Assalamualaikum guys. Alright, welcome back to A2N Studio. Memandangkan Liga Super telah tamat pada minggu lepas, so untuk video kali ini aku decide untuk review UCL Match Week 1 yang melibatkan pasukan Manchester United dan juga Liverpool. Kita pergi pada perlawanan Manchester United menentang PSG dulu. Manchester United ni selepas kena bantai dengan Spurs 6-1 hari tu telah buat comeback pada minggu lepas dalam Match Week EPL. Dia orang menang 4-1 menentang pasukan Newcastle United. Tapi still lagi game tu Mamat Luke Shaw ni buat hal lah, menjaringkan gol sendiri pula game tu. So dalam match MU menentang PSG ni, bagi aku, pendapat aku, kedua-dua tim turun dengan form yang lebih kurang sama je. Tak ada cakap PSG ni lebih perform ke dalam Liga ataupun MU ni kurang perform ke. Sebenarnya dua-dua tim lebih kurang je. Sebab apa kita tengok dengan pandemik COVID-19 ni, beberapa pemain PSG telah disahkan positif COVID lah. Antaranya Mbappe. Kemudian Neymar pula buat hal pergi bergaduh, kena suspend, tak boleh main game lepas menentang Marseille hari tu. Dan dengan beberapa kekalahan pada awal season ni menunjukkan sebenarnya prestasi PSG ni pun tak macam hujung season lepas. Sama juga dengan MU lah. Kita tahu awal-awal itu kalah dengan Crystal Palace, lepas tu kena bantai dengan Spurs. Dari segi line up kita tengok MU seolah-olah mendapat satu moral boost lah bagi aku. Kau tengok dengan ketiadaan dua orang player, Harry Maguire as a captain dan juga legend Lingardinho tak ada dalam match ni. Kau tengok satu moral boost untuk squad United dan juga fan-fan United. Sebab apa? Kita tahu kalau dua orang player ni main, dia dua je. Sama ada player yang akan buat defensive mistake, marking player sendiri ke, atau tanduk kepala member sendiri, ataupun kedua je, masuk Lingard ni, masuk second half, payah gila nak score, payah gila nak assist. So dengan ketiadaan dua orang player ni, bagi aku satu tanda positif lah untuk fan-fans MU. Tengok MU ni, ada sinar dalam game ni. So kita tengok dari segi line up MU pada malam tu, Ole telah menggunakan formation 3-4-1-2. Bruno as attacking midfielder, ada dua orang pivot belakang dia iaitu Fred dan juga McTominay akan buat dirty job lah untuk cover back 3 MU dan juga cover wing back MU. Yang diturunkan iaitu Aaron Wan-Bissaka di bahagian kanan dan juga signing baru MU Alex Telles di bahagian kiri. So dengan adanya dua orang pivot dalam tim MU ni, memang function teruk lah. Kalau kata Aaron Wan-Bissaka ataupun Alex Telles ni lambat turun, so salah seorang ni antara Fred dan juga McTominay akan turun untuk cover sama ada belah kiri ataupun belah kanan lah. Di camp PSG pula, dia orang macam biasa turun dengan formasi 4-3-3. Front 3 dia orang malam tu Mbappe, Neymar dan juga Di Maria, bekas player MU. Cuma di bahagian defensif kita tengok back 4 PSG malam tu ada seorang Mamat ni nama Diallo. Aku tak kenal Mamat ni, sejujurnya memang aku tak pernah dengar nama Mamat ni. Celah mana datang lah. Aku pelik kenapa Mamat Thomas Tuchel, manager PSG ni boleh decide untuk turunkan seorang player yang memang aku tak kenal. So aku sangat pelik kenapa tak turunkan seorang player yang juga captain diorang untuk season ni, iaitu Marquinhos. Kita tahu pada season lepas sebenarnya Marquinhos ni adalah first choice untuk centre back PSG. Akan dipairkan sama ada dengan Kimpembe ataupun kalau kata dia ditolak untuk bermain center defensive midfield, Thiago Silva akan pair dengan Kimpembe lah. Cuma untuk season ni dengan ketiadaan Thiago Silva, aku expect Marquinhos akan main first team menentang MU. Rupa-rupanya Tuchel rasa Diallo ni boleh handle Rashford ni. So dari segi statistik perlawanan, bagi aku perlawanan ni seimbang je sebenarnya, di mana memang PSG lebih menguasai bola, ada 60% penguasaan bola dan MU cuma ada 40% penguasaan bola. First half pun MU dah leading. So PSG akan lebih menguasai bola untuk attacking. Dari segi shot pula kita tengok, kedua-dua pasukan ada 14 shot dengan PSG ada 5 on target dan MU ada 6 shot on target pada malam tersebut. So dengan statistik ni, memang jelas lah sebenarnya perlawanan ni seimbang je. MU berjaya mengimbangi perlawanan walaupun front 3 PSG tu memang mantul gila lah. Mbappe, Neymar dengan Di Maria memang power, tapi memang nampak game ni macam tak terasa pun ketiadaan Harry Maguire. Tuan Zabel perform. Kita pergi pula pada gol-gol yang terhasil sepanjang perlawanan ni. Perlawanan berakhir 2-1, 2 untuk MU lah. Gol pertama MU terhasil menerusi sepakan penalti daripada Bruno Fernandes, kapten diorang malam tu. Gol ni terhasil pada minit ke-23. Sebenarnya penalti yang Bruno score ni di retake lah, untuk kali kedua baru Bruno score. Awal-awal tu Keylor Navas telah save, tapi VAR tengok dia ni telah keluar awal lah daripada garisan gol. Memang peraturan macam tu lah untuk season-season akan datang ni. So nasib baiklah Mamat Bruno ni dengan penalti lompat dia berjaya untuk score juga penalti selepas di retake. Kalau kata tak gol juga ni, ni 2 game turut-turut ni Bruno gagal dalam menjaringkan gol. Mau Pogba pula masuk. Kalau Pogba masuk, dia buat larian kawat untuk skor penalti. Dan kemudian kita tengok pada minit ke-55, seorang player daripada France iaitu Anthony Martial telah menjaringkan gol yang lawa. Selepas je kena red card masa lawan Spurs hari tu, Martial ni telah comeback. Dia menjaringkan satu gol. Memang tipikal striker punya header lah. Gol tu sangat lawa. Malangnya gol sendiri lah.
Kita boleh tengok gol tu punya lawa De Gea tu, boleh tengok bola tu. Uish, lawa member aku skor katanya. Dan selepas PSG pun buntu untuk skor dengan front three dia orang, tiba-tiba pada minit ke-87 Marcus Rashford telah menjaringkan gol menerusi rembatan luar kotak penalti. So bagi aku gol Rashford ni memang lawa. Dia turn, terlepas defend PSG tu, terus shooting, Keylor Navas tewas. Dan masa gol kemenangan MU ni juga menerusi Marcus Rashford ni, kita boleh nampak Mamadou Diallo yang aku tak kenal ni, dia seolah-olah lori 20 tan. Nak corner, ambil side, nak patah balik, nak cover balik, mistake dia terlepas si Rashford ni. Rashford dapat turn sekali, memang gol lah bola tu. So dengan jaringan pada minit-minit terakhir menerusi Marcus Rashford ni, bagi aku satu deja vu lah untuk fan-fan MU. Mana taknya pada Mac 2019, pada season tersebut, MU menentang PSG di round of 16 kalau tak silap aku dalam Champions League ni. Rashford juga menjaringkan gol pada minit-minit terakhir perlawanan menerusi sepakan penalti. Season yang tu Neymar confident boleh menang, pakai cap, pakai jaket, dengan tongkat dia lalas. MU dapat penalti, muka Neymar memang tengangah, dia memang tak percaya dia, siap tweet macam-macam waktu tu maki ref. So sebagai rumusannya untuk game ni boleh nampak sebenarnya PSG masih lagi struggle untuk beraksi tanpa seorang pemimpin macam Thiago Silva. Nak pula si Marquinhos ni diletakkan pula dekat bangku simpanan, langsung tak dapat main mamat tu malam tu. Dan selain daripada itu, kita boleh nampak sebenarnya Neymar ni dalam beberapa match terakhir ni, kita tengok kalau kata dia cari hal dengan ref, dia provoke ref ataupun lawan provoke dia, Neymar ni memang akan struggle. Dan memang payah gila nak skor, memang tak perform ada. Nak pula kau tengok Aaron Wan-Bissaka dengan Tuan Zabir, duk parap dia, memang pening mamat Neymar malam tu. Dengan Mbappe pun duk kena parap, habislah PSG malam tu. So di camp Manchester United, bagi aku Ole dah jumpa sebenarnya apa formula sebenar untuk bawa tim MU ni. Macam season lepas, hujung-hujung season kita tengok betapa performnya Ole punya tim. Formula dia senang dua je. Satu, kau drop lah Maguire ni, kau masukkanlah defend-defend lain, kau bagilah peluang untuk player muda macam Tuan Zabir ni. Yang kedua, kau bagi je lah terus lilitan kapten ni untuk player macam Bruno Fernandes ni. Sebab apa? Bruno Fernandes ni memang ada karisma, player yang ada influence atas padang. Apa salahnya untuk kau bagi terus lilitan kapten ni sebagai moral boost untuk player macam ni? Dan bila diberi lilitan kapten pada Bruno ni, sebenarnya dia berhak untuk tegur player-player lain macam mana dia tegur Lindelof dulu waktu lawan Sevilla. Bukan main marah Lindelof. Dia cakap, you are not the captain, you tak boleh sound-sound I lebih kurang macam tu Alright, settle cerita pasal MU. Kita pergi pula pada perlawanan Liverpool menentang Ajax. Okey, pada perlawanan ni sebenarnya adalah perlawanan pertama Liverpool beraksi tanpa Virgil van Dijk, seorang defense yang sangat power untuk tim Liverpool ni. 3 pertukaran telah dilakukan di bahagian midfield yang mana Klopp telah memasukkan Gini Wijnaldum, James Milner, player veteran, dan juga wonderkid dia orang player muda dia orang, Curtis Jones. Ini merupakan debut untuk UCL bagi Curtis Jones. Dan bagi Ajax pula, dari line up dia orang turun dengan 4-3-3 dia orang, sama juga, cuma yang berbezanya untuk game ni dia menurunkan seorang player bernama Mohamed Kudus. Aku sejujurnya memang tak kenal siapa sebenarnya Mohamed Kudus ni. Tiba-tiba je main first jadi top striker untuk Ajax. Tapi malangnya dapat main 9 minit untuk game tu, kemudian injured, terpaksa tukar dengan player lain. So untuk game ni aku still rasa sama juga macam game PSG menentang MU tadi. Sebenarnya game ni seimbang je, tak ada pun tim yang lebih menguasai perlawanan ke ataupun tim yang bermain lebih berhati-hati. Dari segi statistik kita tengok Ajax menguasai bola sebanyak 48% dan Liverpool sebanyak 52%. Dari segi shot pula 12 untuk Ajax dan juga 16 untuk Liverpool. 12 Ajax ni ada 5 on target, Liverpool 16 shot ada 6 on target. So dari segi statistik ni memang menunjukkan sebenarnya perlawanan ni seimbang Untuk highlight kepada game ni dengan gol sendiri oleh Tagliafico memang payah sikit nak sebut nama dia, lidah berbelit, Tagliafico. So masa gol tu Mane macam biasa dia bawa bola belah kiri, cut in. Aku tak sure sama ada dia nak buat crosses ataupun dia nak shooting, tapi bola tu membias dan tertampan kena kaki Tagliafico, end up on goal, Liverpool leading 1-0. Dan ada beberapa momen sebenarnya dalam game ni untuk Ajax menjaringkan gol penyamaan, tapi malangnya diorang gagal untuk convert peluang yang diorang ada. Antaranya satu sepakan daripada abang botak Ajax main midfield, dia shooting tapi kena tiang. Itu Adrian macam biasa Adrian tengok je bola tu, tak ada effort langsung nak terbang ke apa. Kemudian masa first half Adrian kena chip, kau tengok nasib baik timing Fabinho
untuk buat goal line clearance tu menjadi. Weh, kalau tak, satu sama lah tu. So overall untuk game ni bagi aku Liverpool still lagi belajar untuk hidup tanpa Van Dijk. Memang perit, memang pedih hari-hari penyokong Liverpool lepas ni nak tengok gandingan Matip dan Gomez beraksi. Tapi apa yang positifnya tentang Liverpool dalam game ni kita boleh nampak. Season ni sebenarnya dari segi squad depth Liverpool memang improve banyak dengan adanya signing baru Diogo Jota, adanya player senior macam Gini Wijnaldum dan juga Milner, kemudian ada lagi youngster macam Curtis Jones, player-player yang injured macam Shaqiri pun telah kembali. Bagi aku squad depth Liverpool untuk season ni improve sangat. So kalau ada player-player yang injured pun lepas ni di bahagian midfield ataupun front three, adanya player macam Minamino dan Origi juga untuk backup, memang cantik tim Liverpool season ni. Apa-apa pun untuk defensive department Liverpool ni, aku still rasa Klopp kena sign seseorang masa January transfer nanti. So untuk Liverpool jadi title contender season ni, bagi aku Klopp wajib untuk buat satu signing marquee signing untuk centre back masa January transfer nanti. Untuk Ajax pula senang ni, aku rasa diorang masih perlukan 2 ataupun 3 season lagi untuk buat team diorang ni power macam zaman Frankie de Jong, Van de Beek, ada Matthijs de Ligt, ada Hakim Ziyech, nama-nama yang telah berhijrah ke kelab-kelab besar. So diorang masih lagi perlukan masa So kita tengok 2 atau 3 season lagi macam mana player macam Mohamed Kudus yang injured awal game tu, dia boleh jadi tak the next Hakim Ziyech ke, the next Van de Beek ke, kita tengok nanti. So korang fans Liverpool, korang rasa siapa Liverpool patut sign masa January transfer window? Nama-nama besar macam Dayot Upamecano dan juga Ben White yang beraksi untuk Brighton season ni memang tengah hangat diperkatakan. Selain daripada tu, fans MU, korang komen lah kat bawah. Korang nak Harry Maguire main balik ke? Korang nak bagi peluang untuk Axel Tuan Zabir ni terus main untuk beberapa game? Kita nak tengok macam mana pergi dia. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pendapat korang? Korang komen kat bawah. Kalau korang rasa video aku ni best, jangan lupa untuk like, share and subscribe A2N Studio. Itu saja daripada aku, Apek. Assalamualaikum.